Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihil ladzina astafa amma ba'd. Okey, buat semua para pendengar yang tengah bersiaran bersama saya malam ini, jangan lupa like dan share Facebook page Ikram Kawasan Batu Pahat untuk kita sebar-sebarkan CD pendidikan kita malam ini. Kita pastikan sebaran ini akan dapat kepada orang yang sepatutnya dan akan tersebar ke seluruh Malaysia, khususnya untuk penduduk kawasan Batu Pahat. Okay, mungkin ada yang pertama kali dengar Ikram tak pasti apakah itu Ikram. Tapi jangan risau, saya akan berikan sedikit penerangan tentang Ikram ni siapa. Okay, Ikram ni sebenarnya adalah sebuah pertubuhan NGO yang mula berdaftar pada tahun 2009. Bagi yang pertama kali dengar Ikram mungkin tak familiar, tapi Ikram ni fokusing pada 3 perkara. Yang pertama adalah pentadbiran, dakwah dan juga kebajikan yang selari dengan syariat dan sangat bersesuaian dengan rakyat Malaysia. Jadi pada malam ini, atas keprihatinan Ikram, kami bawakan satu siri pendidikan khusus untuk pendidikan kesihatan mental. Okay, mungkin kesihatan mental ni satu perkara yang sangat jarang-jarang kita bincangkan pada khalayak ramai atau pada masa terutamanya seorang lelaki, dia akan selalu pendam perasaan ataupun selalu pendam masalah-masalah kesihatan yang sebenarnya kita perlu merujuk kepada orang yang pakar. Kesihatan mental ni sebenarnya perkara yang sama seperti kesihatan fizikal. Ketika ia sakit, ia perlu dirawat. Jadi jangan risau pada semua para pendengar malam-malam ini, kami akan bawakan seorang doktor yang pakar psikiatri untuk kita bincangkan kesihatan mental di kalangan rakyat Malaysia. Okay, kenapa kami bawakan tajuk ini? Kerana menurut Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, terdapat panggilan 8,860 panggilan yang telah menelefon kepada pihak Kementerian Kesihatan. Separuhnya, iaitu 46.6% adalah kerana kesihatan mental. Adanya masalah kesihatan mental. Jadi, Ikram melihat perlunya satu siri pendidikan untuk mendidik rakyat Malaysia bagaimana untuk kita menghadapi masalah kesihatan mental ini. Jangan pendam, jangan simpan. Kita kena luahkan dan kita kena cari orang yang sepatutnya kita bincangkan tentang permasalahan ini. Atas keprihatinan itu, Ikram Kawasan Batu Pahat akan menjemput Dr. Mariam binti Amaran, seorang pakar psikiatri yang kini bertugas di Hospital Batu Pahat. Beliau merupakan graduan UKM dan kemudian melanjutkan master dalam psikiatri dan sekarang bergelar pakar psikiatri di Hospital Batu Pahat. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Dr. Mariam binti Amaran untuk kita membincangkan malam ini berkenaan kesihatan mental. Okay, Doktor, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Abdullah Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua para pendengar yang dihormati. Terima kasih atas pengenalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti mana yang telah dikatakan oleh Saudara Fikri tadi, sekarang ni kita diuji dengan satu musibah lah. Di mana kita dalam di seluruh dunia, bukan setakat di Malaysia sahajalah, tengah mengalami pandemik COVID-19. Dan seperti mana semua tahu, pandemik COVID-19 ni, kalau kita nak samakan, mungkin kita samakan dengan pandemik 1918, lebih kurang hampir 100 tahun yang dulu. Ini suatu pandemik yang memang memberi kesan kepada seluruh dunia dan ia satu bencana yang tidak diduga. Bukan sekadar tidak diduga dari segi tiba-tiba dia berlaku, tetapi juga dari segi penyakit apa, virus apa,
Maknanya dari segi doktor, para doktor pun sangat banyak ketidakpastian terutama pada awal-awal berlakunya pandemik COVID-19 ni. Dan apabila berlaku sesuatu yang tidak diduga, maka langkah-langkah yang diambil untuk menangani dan menghadapi situasi ini juga di luar jangkaan dan di luar dugaan kita sebagai rakyat, khususnya rakyat Malaysia. Tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan, tindakan-tindakan yang dilakukan di setiap peringkat dan lapisan masyarakat tu sesuatu yang tidak pernah kita alami sebelum ni lah. Dan perubahan ini kalau dia sekejap, biasa kalau bencana yang kita selalu, Ikram juga selalu terlibat dengan bantuan-bantuan bencana, banjir ataupun mungkin musibah-musibah yang lain kan. Tapi kebanyakan musibah yang kita alami tu bersifat sementara dan ada hujung dia lah. Maknanya kita boleh agak banjir biasanya bulan berapa lama. Memang ada juga yang tak diduga tapi kebanyakannya maknanya dia punya tempoh dia tu ada tempoh masa tertentu dan tidak berpanjangan seperti mana yang kita alami pada untuk masalah COVID-19 ni. Maknanya baru kita rasa macam kita dah tenang, dah lega kan, tiba-tiba kes macam nak naik semula dan kita pun macam panik. Sekejap semua orang nak hantar nak balik sekolah asrama pun macam patut ke tak patut ke. Jadi itu suasana panik yang berlaku dan masalah ini kita tidak tahu di mana hujungnya. Ini Rusia kata dia dah start ada vaksin tapi kita pun tak tahu setakat mana dan bila akan sama ada vaksin berkesan ataupun tidak atau dapat membendung masalah ni. Walaupun sekarang ni dekat Malaysia dah kita rasa macam agak terkawal dan kita harap Malaysia diselamatkan daripada maknanya gelombang-gelombang yang besar, tapi kita masih lagi dalam keadaan yang ketidaktentuan lah kita boleh kata ya. Dan dia punya kesan bencana ni pun berskala besar, bukannya Malaysia sahaja jadi ataupun Batu Pahat sahaja, tapi dia macam bukan di China sahaja tapi di global seluruh dunia. Jadi saya nampak ada dua benda impact psikologi terhadap masyarakat apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni. Satu ialah impact daripada COVID-19 tu sendiri dan juga langkah-langkah yang diambil untuk mengekang COVID-19. Dan juga satu lagi ialah berlaku perubahan. Kalau sekarang ni kita selalu dengar perkataan new norms ataupun norma baru. So benda ni melibatkan satu perubahan dalam kehidupan kita, baik sebagai individu, dalam keluarga ataupun dalam masyarakat secara umumnya kan. Maknanya kalau dulu nak masuk kedai tu senang je. Ini masuk kedai, okay stop, kena scan dulu kan. Jadi benda-benda tu satu perubahan dalam kehidupan kita. Nak pergi mana-mana kena pakai mask. Kalau tak pakai mask tu nak batuk pun takut, nak bersin pun takut kan. Jadi macam takut dipandang serong ke, kenapa dia bersin duduk dekat dalam tempat umum dan sebagainya. Padahal kita memang baru je alahan makan udang tadi ke, sebab tu bersin macam tu kan. So tu perubahan ataupun norma baru yang kita kena hadapi. Mungkin sikit sebelum saya sebut tentang impact psikologi COVID-19 secara langsung, mungkin kita nak faham sikit apa perubahan psikologi yang berlaku apabila berlaku satu-satu perubahan dalam kehidupan. Perubahan ni kita selalu alami sebenarnya. Maksudnya contohnya, tak tahu saudara Fikri dah berumah tangga ke? Jadi bila berumah tangga, perubahan berlaku daripada seorang kepada berdua, lepas tu tiba-tiba ada anak, perubahan lagi. Seorang yang baru graduan, yang baru habis belajar, bila start bekerja, perubahan daripada kehidupan seorang student kepada ni. Jadi kehidupan kita sentiasa ada perubahan. Seorang pakar psikiatris Elizabeth Kubler-Ross, dia ada menerangkan mengenai proses perubahan dan terdapat pelbagai adaptasi lah terhadap graf yang asal, tapi secara umumnya kita boleh kata bila
berlaku sesuatu perubahan dalam kehidupan kita, pada awalnya mungkin akan berlaku keadaan kita panggil terkejut ataupun kita macam denial, ya ke teruk, ni sama macam Donald Trump lah kan, ini sama macam flu lah, macam tu kan. Jadi ni kita terkejut dan juga dalam keadaan denial. Itu fasa yang awal. Itu rasanya pada awal-awal sebelum PKP dan mula-mula PKP tu ramai yang mengalami keadaan seperti ini. Dan selepas fasa yang awal tu, bila dah betul-betul memang betul, jadi mula rasa takut, rasa marah, tu mula muncul. Kita pun macam bila ada perubahan apa-apa, kenapa kena macam ni, kenapa kena buat macam tu, ataupun kita marah terhadap orang yang dikatakan macam hari tu kluster tabligh dan sebagainya kan, kita marah. So itu ialah respon kita apabila berlaku satu perubahan ni. Kita nak marah sama netizen, yalah kan, itu salah satu reaksi apabila berlakunya perubahan. Maknanya bila berlakunya emosi marah dan takut pada ketika itu. Dan apabila seterusnya kita boleh jadi macam bagin, kita rasa macam minta-minta dia sebenarnya tak teruk sangat, minta-minta dia macam sebenarnya bukan yang luar biasa lah, dia biasa-biasa je, sebenarnya ni ada obat dan sebagainya. Kemudian bila kita betul-betul hit, ramai juga yang jadi macam down, dah lama sikit tak boleh pergi kerja, dah rasa terkesan dengan ni, dah start rasa macam murung, rasa tak semangat, rasa macam ni beberapa kumpulan dengan perasaan masing-masing. Mungkin dari segi frontline ni rasa letih, dah start rasa macam banyak sangat burn out, dan mungkin orang-orang lain pula yang duduk kat rumah tu macam saya tak buat apa-apa, saya boleh buat sesuatu tapi apa saya nak buat pun boleh rasa down juga disebabkan tu. Ini satu benda yang macam mungkin kita terlepas pandang, ya. Ada orang dia rasa macam dia ada kebolehan tertentu tapi dia dikunci. Dia tak boleh nak menyumbang. Itu pun boleh menyebabkan emosi kita rasa macam kita rasa bersalah, kita rasa teruknya kita tak boleh menyumbang apa-apa. Itu pun boleh membawa kepada emosi yang tidak sihat. Tapi itu satu proses. Dan selepas pada tu, bila kita tengok ini seluruh dunia pun mengalami benda yang sama, kerajaan dah ada ambil langkah-langkah tertentu untuk mengawal, untuk membantu, dan kita mula masuk kepada fasa acceptance ataupun penerimaan. Dan apabila kita mula terima perubahan yang berlaku ataupun musibah yang berlaku, dan akhirnya kita akan integrate ataupun kita akan commit dengan perubahan-perubahan yang baru. Jadi kita akan mula hidup dengan norma baru. InsyaAllah yang ni dan amazingly manusia ni kita ada kebolehan tu. Maknanya Allah jadikan kita boleh adapt, boleh menyesuaikan diri dengan perubahan untuk majoriti daripada kita. Namun ada sesetengah individu ataupun sesetengah kumpulan yang berisiko untuk mendapat masalah kesihatan mental apabila berlakunya perubahan. Dia bukan sebab dia lemah iman ke, bukan sebab dia tak pandai ke, bukan sebab itulah, ya. Ini satunya memang ujian daripada Allah, dan satunya dia memang ada kumpulan-kumpulan yang berisiko. Contohlah kalau kita kata kesan secara umum. Kalau kita renung balik masa PKP hari tu kan, masa kita tengah PKP, mungkinlah kita tak kisah sangat berkurun dalam rumah kita ada komputer, ada TV, rumah besar, cukup bilik kan. Tapi ada yang mungkin satu bilik sahaja atau dua bilik sahaja, yang sebelum ni bila keluar bekerja tak rasa sangat rumah tu sempit. Bila dah berkumpul mak, ayah, anak 5, 6 semua bising-bising, stres juga kan. Urung pula selama sebulan, stres juga kan. Jadinya itu salah satu yang menyebabkan dia lebih berisiko mungkin daripada kita yang mungkin rumah kita selesa, rumah kita besar, ataupun ada keluarga, ada yang terkurung seorang-seorang kan. Mungkin terkurung dekat universiti, dekat hostel, bilik kecil, TV tak ada, internet pun tak boleh nak top up dan sebagainya. Jadi tapi ada internet free masa tu
1 gig ya. 1 gig setiap hari ya. Tapi maksudnya itu pun ni pengasingan sosial tu sangat boleh memberi impak kepada kita secara umum lah. Kesepian, macam mungkin ibu bapa yang sudah berumur di kampung, biasanya anak datang setiap minggu ke setiap bulan ke, tapi dah tak boleh. So mereka juga ada risiko untuk mengalami masalah emosi ya. Mungkin juga lagi satu kebimbangan tentang kesihatan. Mungkin sekarang ni dah kurang sikit kebimbangan kot berbanding awal-awal tu kan. Awal-awal tu memang orang bersin pun memang dia betul lah ni bersin kat muka kita. Lari terus kan. Tapi sekarang ni macam kita dah sikit lah, kita dah boleh adapt, kita dah boleh ni kan. Dan ada satu istilah dia pakai, coronafobia. Maknanya beramai-ramai takut. Maknanya bila dengar je ni, kalau ingat kalau dekat hospital tu kan, ada je orang pakai penuh tu, nak lalu je, okey, lari-lari jauh-jauh. Macam tu kan. Soalnya kita takut kita akan menghadapi masalah penyakit COVID-19 tu. Selain daripada tu, golongan-golongan lain yang berisiko, setakat ni okey ke Fikri ada apa-apa? Kalau saya laju sangat bagi tahu, saya tendensi untuk cakap laju tu tinggi. Saya tertarik bila doktor buat satu tahapan tentang mula denial, kemudian acceptance, kemudian integrate. Saya kira rakyat Malaysia ni sangat patuh dengan arahan daripada kerajaan, tetapi mungkin sekarang dah masuk fasa selesa mungkin. Ya. Kita tak boleh nak salahkan jugalah. Kalau dekat kampung kita tak ada kes kan, kita pun rasa selesa dan confident lah kan. Tapi yalah, dalam pada tu kita masih perlu berhati-hati sebab sekarang ni ramai yang balik daripada luar negara, kita tak tahu strain mana yang dibawa kan. Kita patut berhati-hatilah, kita tak tahu sebabnya kesan COVID ni satunya yang memberi impak juga ialah komen-komen netizen terhadap golongan-golongan yang disyaki menghadapi masalah COVID-19 ni. Itu yang baru disyaki, bukan setakat yang positif kan. Yang positif tu dah dapat kesan juga. Ada yang okey, ada yang boleh share yang dia ada dapat jangkitan ni. Tapi ada yang macam takut untuk share sebab dari mana dapat? Kenapa dapat? Tak ikut SOP ke? Apa ke? Itu menjadi satu stigma juga. Penyakit COVID-19 ni, amazingly, dia punya stigma ni macam saya tak tahulah sama ke, lebih teruk daripada stigma pada HIV mula-mula kita ni hari tu kan. Maknanya walaupun jangkitan dia sangat berbeza lah. Maksudnya jangkitan dia dengan cara mungkin ada kontak orang batuk ni, tapi kita akan disalahkan kenapa tak ikut SOP, kenapa tak kuarantin betul-betul, kenapa tak pakai mask dan sebagainya. So benda tu pun mendatangkan tekanan emosi kepada orang yang sama ada yang di tested positif ataupun kontak rapat yang disaring tu kan, yang di kuarantin tu. So dia ni orang tak berani nak dekat kan, kita pun rasalah terisolasi sikit kat situ kan. Dan golongan lain yang mungkin berisiko lah, sebab kita tahu COVID-19 ni lebih berbahaya terhadap warga emas, golongan yang berpenyakit kronik. So untuk golongan ni mungkin kebimbangannya, kerisauannya lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Dan juga kalau pesakit yang mengidap COVID-19 ni sendiri pun berisiko untuk ada kita panggil post traumatic stress disorder ataupun trauma dengan apa yang dilalui. Bukan disebabkan oleh bagi saya lah, bukan hanya disebabkan oleh dia dapat penyakit tu dan mungkin badan rasa lesu dan sebagainya, tapi kesan kuarantin tu, diisolasi dan sebagainya. Dan itu tak tambah lagi itu kita tak tambah lagi dengan komen-komen netizen dan sebagainya kan. Yang kita pun kadang-kadang kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku kan. Tapi kita memang kita cepat juga kadang-kadang tu nak menilai seseorang tu. Dan mungkin saya ingat satu
satu masa tu yang ada pesakit yang mengandung yang ditested positif di mana ya, Kelantan ya. Satu masa hari tu. Yang tu pun macam memberi kesan emosi kepada boleh memberi kesan, saya tak kenal dia, jadi macam mungkin boleh memberi kesan emosi yang mendalam, terutamanya apabila kita tengah mengandung. Kita lebih tendensi untuk kita lebih beremosi tu lebih tinggi kan, selepas kita bersalin. Itu waktu-waktu yang lebih berisiko berbanding dengan waktu-waktu lain, terutamanya untuk wanita. Dia dah jadi seperti cyberbully, orang yang dikecam beramai-ramai. Mungkin dia dah masih kepingan. Ya, tapi sebab itulah kita bila kita sudah boleh accept, tak semestinya orang lain dah dalam fasa acceptance. So mungkin yang tu dalam fasa anger ataupun fear, masih lagi dekat stage 2 dalam perubahan ni. So dan setiap berita tu akan diterima dalam nada emosi itulah. Tu yang kita kata kita punya masa untuk kita berubah dan adapt dengan sesuatu yang baru ni tak sama. Mungkin untuk saudara Fikri mungkin dalam masa sebulan okey dah boleh adapt. Ada mungkin individu lain dia mungkin ambil masa 6 bulan baru dia boleh adapt, sebab keadaan persekitaran kita berbeza, personality kita berbeza, sokongan yang kita ada berbeza. Mungkin orang yang dari segi status sosioekonominya berbeza. Semua benda tu mempengaruhi secepat mana dan selamat mana kita boleh adapt ataupun akhirnya sampai kepada fasa acceptance dan integration ni lah. Okay. So apa lagi impact lain? Impact lain COVID-19 ni terhadap masyarakat. Ini kena bagi tahu saya masa. Kadang-kadang saya terlajak-lajak. Okay. So tadi saya dah sentuh pasal frontliner. Frontliner pun dia ada, sebab bila dia frontliner, ramai juga frontliner kita yang memang post family dia balik kampung. Sebab kerisauan yang dia akan menjangkiti keluarga dia kan. Walaupun dia dah pakai semua lengkap, tapi dia masih lagi rasa risau, rasa okey selamatnya. Even kami sendiri pun bila balik mesti tak boleh salam, tak boleh apa, balik mandi dulu, semua baju masuk dulu, lepas tu baru kita jumpa dengan anak-anak. Walaupun saya sebab saya bahagian psikiatri, kita tak terlibat dengan pesakit COVID-19. Kita tak terlibat secara langsung lah. Kalau apa-apa kita akan call je. Tapi yang itu bahagian perubatan. Tapi itu pun sebab kita daripada hospital kan, kita rasa macam entah apa-apa kita pegang ke apa kan. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga. So orang yang secara langsung lagilah kerisauan tu lebih. Jadi dia ada yang memang post lah kita panggil post anak-anak balik ke kampung. Dan tak lupa juga untuk kanak-kanak ya, kanak-kanak juga ada kesan emosi dia sendiri. Contohnya anak saya dia nak SPM tahun ni. So emosi dia agak terganggu jugalah sebab preparation, dia rasa macam tak cukup masa. Jadi dan bila sekolah nak kejar pula, jadi cuti pun, masa cuti pun dia nak buat kelas tambahan ke apa pun, dia pun rasa stres juga. Tapi kalau tak cukup kelas pun stres juga. Dan masa PKP itu sendiri pun banyak kanak-kanak tak tahulah stres ke tak, tapi ibu bapa stres sebabnya cikgu bagi homework kan dekat phone kita kan. Lepas tu kita nak kena pastikan anak-anak ni, kalau ibu bapa yang ada kat rumah mungkin stres je, ialah stres untuk membuatkan anak buat homework. Kalau ibu bapa yang macam bekerja macam saya pula, stres sebab kita tak sempat nak tengok dan monitor ni dan tengok parents lain dah post siap kan, kita belum kan. Tapi dari segi anak-anak sendiri itu kita parents yang ada internet dan sebagainya, ada satu kajian kata 1/8 ni bukan kat Malaysia ni, 1/8 ni secara global kanak-kanak yang tidak dapat apa-apa sumber pendidikan semasa tempoh lockdown, dan dia lebih baik
untuk negara-negara yang lebih maju lah, dan lebih teruk untuk negara-negara yang lebih mundur. So jadi pendidikan anak-anak pun ni tu, anak saya nak SPM kan, tapi yang form 4 tu pun saya rasa macam dia orang pun dulu juga macam dia nak masuk form 5, form 4 pun tak tahu kuasai ke tak, macam tu kan. So dari segi pendidikan sangat memberi kesan pada emosi kanak-kanak. Yang turut terjejas ialah pesakit-pesakit yang mempunyai masalah mental sedia ada. Contohnya jika memang ada panic disorder. Panic disorder ni satu keadaan di mana dia dapat serangan panik tanpa ada punca yang jelas. Biasa kita panik ni normal. Maksudnya kalau contohnya kita kena kejar anjing kan, ataupun kita nampak anjing dari jauh nak kejar, kita dah panik dah. Anjing padahal jauh lagi kan, tapi nak kejar kita dah panik. Dan kita ni panik ni normal sebab dia ada satu respon badan kita untuk satu respon untuk sediakan badan kita sama ada untuk lawan ataupun untuk lari. Tapi dia menjadi satu disorder apabila dia berlaku tanpa punca tu. Maksudnya tak ada anjing, tak ada apa-apa yang menyebabkan panik, tapi respon tu ada. Jadi untuk pesakit-pesakit yang mengalami panic disorder contohnya, pada musim COVID-19 ni ada yang mengalami simptom lebih teruk disebabkan kerisauan terhadap penyakit, takut ni jadi berdebar-debar untuk keluar dan sebagainya. Itu untuk pesakit-pesakit yang mengalami anxiety disorder. Dan mungkin juga untuk pesakit-pesakit yang lain yang sepatutnya mendapatkan rawatan secara tetap kat hospital, takut nak datang hospital ataupun tidak dibenarkan datang hospital ke dan sebagainya, boleh menyebabkan tak dapat rawatan. Itu untuk dan kalau pesakit yang menghadapi penyakit mental yang kronik, contohnya yang menyebabkan keupayaan minda dia memang menurun, mungkin dari segi penjagaan diri, nak pakai mask ke apa semua pun dia tak berapa faham dengan isu semasa kepentingan, kenapa kena duduk dalam rumah, tak boleh keluar, kenapa tak boleh sesuka hati. Itu pun akan memberi kesan kepada pesakit-pesakit yang memang menghadapi ni. Dan kesan lain, kita dengar juga tentang masalah domestic violence kan, keganasan rumah tangga, penderaan kanak-kanak yang semakin meningkat, salah guna dadah, pengambilan alkohol yang berlebihan, itu semua benda yang boleh berlaku apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini. Tapi impak ni tak semestinya negatif sahajalah. Dia ada impak yang positif juga apabila kita sebab majoriti daripada kita sebenarnya boleh adapt dengan keadaan ni. So dia membuatkan kita lebih resilient, kita panggil, kita lebih kukuh lah, kita lebih teguh, ketahanan kita lebih tinggi apabila kita berjaya menghadapi situasi ni. Mungkin masa itulah kita nampak banyak hikmah, dah dapat cuti 2 bulan dengan anak-anak kat rumah kan, daripada cuti sekolah sampai habis PKP. Jadi baru kita tahu macam ni. Rupanya mungkin sebelum ni kan kita tak perasan sifat-sifat tertentu anak-anak. Masa tu baru kita boleh nampak kan. Ataupun dengan banyak aktiviti-aktiviti. Itu yang tengok 2-3 minggu yang pertama tu semua macam memang fasa tu lah. Anger and fear tu. Lepas tu dia dah bila masuk acceptance ni, dah siap kemas rumah lah. Rumah dah jadi library lah. Macam-macam aktiviti kan. Dekat banyak viral pasal cooking class lah, cooking ni kan, bercocok tanam dan sebagainya lah. Maknanya tiba-tiba je banyak aktiviti-aktiviti yang masa ni lah masakan semua tiba-tiba pandai masak. Isteri pandai masak, suami pun pandai masak masa ni. Itulah kata antara hikmah ataupun positive impact of COVID-19 pandemic terhadap kita. Maknanya dia bukan setakat ni. So, majoriti daripada kita berjaya untuk bounce back lah. Kita macam kembali dengan lebih ni. Tapi ada small percentage yang mungkin akan mengalami trauma, mengalami keresahan, kemurungan. Dan sehingga ada juga apabila mungkin faktor sosioekonomi ke dan sebagainya, sehingga ada kemurungan yang teruk, sehingga ada cubaan membunuh diri. Dan kita ada baca dekat newspaper juga kan, ada insiden-insiden yang
maknanya yang dah dibuang kerja dan ada implikasi dari segi tu ya. So tu antara impact yang kita nampak. Dia ada yang positifnya dan ada juga yang yang negatifnya. Jadi okey. So ada apa-apa Fikri rasa nak ni ke? Saya cuba tanya ke audiens ya. Ada sama ada soalan sekejap tu ya. Jika kalau audiens ada apa-apa nak tanya boleh Okay, mungkin untuk semua audiens malam ni jangan segan-segan tanya sebab ni peluang ni hanya sebentar. Terus komen di ruangan Facebook. Okey, Doktor ada satu soalan daripada Tuan Masiri Kak Amin. Apa ubat yang diberikan oleh pihak hospital kepada pesakit-pesakit yang positif COVID-19? Boleh Doktor? Saya ni. Ni agak di luar bidang saya lah sebenarnya ya. Oh ya, untuk betul. pesakit untuk pesakit COVID-19 ni satunya kalau untuk di Johor ni kebanyakan pesakit akan dihantar ke hospital Keluang lah. So itulah hospital untuk COVID-19 pada masa hari tu. Lepas tu ni sebab dah tenang kan, dah tak ada ni. Kalau dekat Batu Pahat ni kita tak merawat. Maksudnya kalau ada yang positif kita akan hantar ke sana. Tapi ni dah lama tak ada. Jadi saya pun tak, di luar bidang saya. Yang ni di pesakit-pesakit yang menghadapi masalah COVID-19 ni dirawat oleh pakar perubatan. Internal medicine kita panggil perubatan dalaman. Kalau saya lebih kepada bahagian psikiatri lah. Kesihatan mental. Okey, terima kasih Doktor atas respon. Mungkin kita buka lagi soalan lain. Buat para pendengar malam ni, jangan lupa like dan share page Facebook Ikram Kawasan Batu Pahat. Kita cuba mendidik rakyat Malaysia dengan maklumat yang tepat, maklumat yang lebih. Jangan ambil daripada share Facebook yang tanpa ada orang yang berkelayakan, sangat bahaya bila kita mengambil nasihat kepada orang yang tidak sepatutnya. Saya tertarik bila doktor menyebut bahawa impak daripada COVID-19 ini dia bukan sahaja beri kesan kepada orang dewasa tapi juga kepada kanak-kanak, keluarga yang mungkin dalam fasa isolasi yang berikan sifat kurungan itu sendiri. Saya rasa itu perkara yang perlu diambil berat lah untuk buat keluarga. Kemudian doktor juga ada menyebut bahawa jangan hanya ambil sisi negatif daripada impak COVID-19 ini. Saya rasa itu satu kesalahan yang sangat baik bila doktor memberikan rupanya memang banyak sebenarnya kesan positif apabila kita dapat luangkan masa bersama keluarga dan juga kita lebih tahan bila kita bangun semula dengan habis resilience kita resilient, betul, setuju. Jadi untuk para pendengar malam ni jangan segan-segan untuk komen dan berikan soalan. InsyaAllah Dr. Mariam akan cuba jawab malam ni sebab kita bawakan pakar psikiatri yang boleh sedikit sebanyak berikan satu jawapan yang baik dalam bidang psikologi. Okey. Sementara kalau tak ada soalan lagi kita mungkin kita boleh kongsi sedikit lah macam mana untuk kita menghadapi ataupun menjadi lebih baik apabila kita menangani sesuatu isu dalam kita membuat perubahan dalam diri kita, kehidupan kita. Satunya macam saya bagi tahu tadi, kita cari hikmah di sebalik segala musibah yang berlaku. Hatta kena dibuang kerja dan sebagainya, pasti ada hikmah. Kita yakin insya-Allah ada yang Allah susunkan untuk kita. Kenapa kita yang menghadapi masalah yang kita hadapi itu. Dan kemudian kalau kita ada masalah-masalah tertentu, jadi kita fokus kepada masalah dan kurangkan fokus pada emosi itu sendiri. Maksudnya memanglah kita sedih kalau contohnya kewangan kita terjejas contohnya. Memang kita sedih. Tapi bila kita fokus pada kesedihan tu, kita tak dapat nak move.
Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita fokus kepada masalah dan isu itu sendiri dan bagaimana untuk kita hadapi. Maknanya bagaimana untuk kita tangani masalah tu, rather than kita fokus kepada emosi. Tapi having said that, bukan kita kata kita kena pendam, tekan, tolak emosi kita tu. Kita jangan stres bila kita rasa stres. Macam tu. Maksudnya stres ialah normal ya. Stres ialah satu proses yang normal. Bila kita tenung balik kan, bila kita stres kita tenung balik. Kenapa kita rasa stres? Ini ada lagi satu graf. Tadi carta perubahan kan. Ini graf performance versus stres. Sebab kehidupan kita ni kalau tak ada stres, kita pun macam santai, duduk, tidur je kan. Tapi bila ada stres tu barulah kita macam tersentak, terjaga sekejap. And bila makin stres tu, performance kita sebenarnya makin naik. Cuma kita kena tahu limit kita. Kalau over stress, dia jadi macam turun balik lah. Dia jadi macam performance kita makin merosot lah. Tapi maksudnya kita kena tengok stres tu dalam aspek yang dari segi sudut yang positifnya apa. Stres ni nak menjatuhkan semangat kita ke, ataupun stres ni membantu kita untuk membina ketahanan kita, membina kekuatan kita, untuk tiba-tiba jumpa kerja yang lebih sesuai dengan jiwa, yang lebih memberikan impak yang lebih besar kepada kehidupan kita dan sebagainya. Kalau tak ada soalan, saya sambung dulu ya. Ni ada soalan ni. Okay. Daripada Puan Nailah Tang. Apa ciri-ciri orang yang mengalami kemurungan dan bagaimana untuk mengatasi? Okey. So terima kasih Puan Nailah. Lama tak jumpa. Biasanya untuk kita nak ni kemurungan ni selalu orang kata nak samakan dengan kesedihan. Sedangkan kemurungan dia tak sama dengan kesedihan biasalah. Untuk kita rasa sedih tu biasa. Maksudnya siapalah agaknya yang tak rasa sedih ya. Itu pun tak normal juga tu kot. Jadi normal untuk kita rasa sedih. Sebab dalam kehidupan kita ni ada benda-benda yang mungkin berlaku di luar jangkaan kita ataupun di luar keinginan kita. So kita akan rasa sedih. Tapi secara normalnya kesedihan kita tu, maknanya kalau kita sedih, kalau saya sebut simptom-simptom kemurungan ni nampak macam saya pun ada ke, tuan-tuan perempuan pun ada juga ke simptom tu. Contohnya macam kita rasa sangat tidak bersemangat, tak ada keinginan untuk buat aktiviti, susah untuk tidur, tak ada selera makan, tak ada tenaga. So bayangkan orang yang macam contohnya baru kematian orang yang disayangi. Simptom tu adalah simptom yang normal. Cuma biasanya kita akan bounce back. Tapi apa yang berlaku dalam kemurungan ni, dia tak boleh nak bounce back. Dia prolong, dia berpanjangan. Biasanya kita tak boleh tidur tu sampai 2-3 minggu. Biasa dalam 2-3 hari tu okeylah, mungkinlah kan baru tengah ada masalah apa-apa. Jadi kita tak boleh nak tidur. Tapi kalau dia berpanjangan dan semua simptom tu lah, maknanya dia bukan tak boleh tidur sahajalah, tak boleh tidur. Emosi kita sangat low, kita rasa memang tak ada mood, tak ada semangat. Kalau nak bercakap pun kita rasa macam tak ada keinginan nak bergaul dengan orang, nak bercakap, tak ada tenaga, mudah lupa, tak boleh nak concentrate, kita rasa fikiran ni. Dan benda ni berpanjangan, melebihi 2 minggu. Biasa kita ambil 2 minggu. Melebihi 2 minggu, dia boleh jatuh kepada kategori depression. Tapi depression ni pun dia ada mild, moderate dengan severe. Jadi untuk mild tu dia boleh dengan ubat ataupun tanpa ubat. Biasa kalau dah masuk kepada moderate dan severe, ni kena jumpa doktor lah ya untuk tahu sama ada kemurungan kita tu ataupun orang yang kita kenali tu mild aja ke, moderate ke severe. Jadi kalau moderate ataupun severe, biasanya kita akan cadangkan untuk ambil ubat lah, terutamanya bila severe. Sebab bila macam tu, satunya lagi faktor yang penting ialah apabila keadaan tu mengganggu fungsi kita. Contohnya macam kalau saya doktor kan, jadi fungsi saya sebagai doktor, saya tak boleh nak kerja, saya kena ambil MC,
Ataupun saya sebagai ibu, saya dah tak boleh nak jaga anak. Kalau tengok anak je marah ke, ataupun kita duduk dalam bilik seorang-seorang, kita tak mau keluar dan sebagainya. Ni Fikri pun takut ni, dia batuk, dia takut orang cakap apa-apa kat dia. Okey, jadi kemurungan ada rawatan dia. Dan kalau untuk mild tu memang boleh jumpa clinical psychologist pun boleh untuk psikoterapi, ataupun jumpa doktor pun boleh untuk kita start ubatan antidepresan lah. Kita panggil biasa antidepresan. Terima kasih kepada doktor. So dia berpanjangan dan dia tak boleh bounce back, itu satu tanda kemurungan juga. Dan Kita ada dia lagi, dan mengganggu fungsi tadi. Mengganggu fungsi, ya. Kita ada lagi 3 soalan daripada, mungkin kita boleh panjangkan sikit masa. Soalan kedua, yang 3 ni adalah daripada Tuan Muhammad Fauzi Zakaria. Adakah pesakit yang positif COVID-19 juga mendapat khidmat psikiatri sepanjang mereka dirawat? Apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kita apabila kita berhadapan dengan orang positif COVID-19? Okey, terima kasih Tuan Fauzi. Semasa di hospital, kebanyakan pesakit memang kerajaan kita hari itu, KKM memang dah tetapkan pesakit COVID dirawat dekat hospital mana. Dan dekat hospital yang sama, kita ada tim Mental Health and Psychosocial Support, kita panggil MHPSS. Dan antara tugas-tugas tim ni ialah untuk kontak lah. Dia kontak hello ataupun dia ni dekat bagi workbook dan sebagainya untuk pesakit-pesakit COVID-19 ni. Dan sekiranya ada antara mereka yang mengalami masalah emosi yang lebih teruk, kebanyakannya okey, boleh accept, boleh terima. Tapi macam saya kata tadi, dia ada fasa kan. Jadi kita bantu dia untuk lalu fasa tu satu, dan sekiranya ada yang lebih teruk, mungkin dah trauma dan sebagainya ataupun depresi dan sebagainya, yang tu akan dibuat rawatan lanjut lah oleh pakar dekat hospital-hospital yang berkenaan. Dan kalau kita punya respon terhadap pesakit, ni of course dalam Islam kita kena menyantuni pesakit kan, walaupun kita rasa macam suspend, takut kita kena, janganlah jumpa masa dia tengah positif lagi kan. Kita boleh hello boleh. Tapi kita mendoakan, kita menyantuni, dan sekiranya dia dah negatif dah, janganlah kita isolatekan dia macam dia positif lagi. Dah negatif dah lah. dah selesai masalah tu, kita boleh bagi support macam biasa dan berinteraksi seperti biasa. Okay. Jadi memang KKM telah buatkan satu rawatan yang holistik, termasuk juga bantuan dari sudut psikiatri. Terbaiklah KKM. Sebenarnya MHPSS ni kita bukan setakat untuk pesakit COVID, malah untuk dia ada dua. Kalau dekat klinik kesihatan, dia akan kata masyarakat. Kalau di hospital, kita akan tengok kepada frontliner dan juga kita panggil person under investigation, PUI. Dia dekat klinik kesihatan ada dia punya group yang dia jaga, dan hospital kita ada group yang kita jaga untuk ni. Ini bukan hospital COVID. Kalau hospital COVID, dia akan jaga pesakit COVID juga dengan frontliner juga. So kita ada saringan dan juga sesi kaunseling bagi yang memerlukan. Okey, kita ada lagi 2 soalan terakhir. Soalan seterusnya pada Tuan Masiri. Ada tak kajian khusus kesan psikologi terhadap murid-murid sekolah rendah yang memulakan sesi persekolahan dengan nombor baru yang kelihatan agak mengongkong pergerakan fizikal akibat peraturan yang perlu dipatuhi? Terima kasih Tuan Masri. Ya, saya setuju. Kalau setakat ni saya tak nampaklah apa-apa paper ataupun jurnal yang menunjukkan hasil kajian mengenai respons murid-murid di sekolah, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah atau IPT dan sebagainya. Tapi ada ongoing. Kalau di IPT ada yang ongoing research lah. Sebab adik saya dia di lecturer di IPT, doktor di IPT. Jadi dia pun ada terlibat lah dengan research. Detailnya saya tak pastilah. Tapi di sekolah saya belum
saya tak pasti kalau KPM ada menjalankan apa-apa research, cuma paper yang keluar tu kita belum nampak. Tapi saya sangat bersetuju. Sekiranya ada pihak yang ingin membuat kajian untuk pelbagai pihak sebenarnya, baik murid-murid di sekolah ataupun masyarakat secara umum, untuk pesakit-pesakit maknanya yang sudah pulih daripada COVID-19 ataupun ahli keluarga yang terlibat dan sebagainya. Ada banyak peluang untuk research. So kita tak adalah yang satu research di Malaysia, tapi bukan untuk pelajar sekolah, dan dia tak se-ekstensif research yang kita baca di negara-negara lain. Terima kasih. Mengikut respon doktor, kemungkinan besar ada kesan kepada murid sekolah. Mungkin soalan yang berkaitan juga daripada Cik Nur Insan Muhammad ni, nak tanya, adakah kanak-kanak mengalami stres? Kalau ada alami stres, apa tanda-tanda dia? Okey. Kanak-kanak juga macam kita sebenarnya, dia boleh mengalami stres. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Sebab kita memang cara kita berbeza mengikut usia kita. Secara di stres, depression juga boleh berlaku di kalangan kanak-kanak, kemurungan. Tapi dia tak adalah macam kita yang boleh mengadu masalah, nangis dan sebagainya kan. Tapi untuk kanak-kanak ni biasanya dia ikut peringkat umur. Kalau kanak-kanak yang lebih kecil, contohnya yang 6 tahun ke bawah 5 tahun. Biasanya bila dia menunjukkan tingkah laku yang semakin menjadi-jadilah, tantrum, ataupun clingy, asyik nak duduk dekat kita je, ataupun tidur pun tak berani, ataupun mengigau ke, ataupun kejap nak mengamuk, kejap nak menangis, kejap nak merengek, itu pun boleh jadi tanda-tanda stres dan kanak-kanak. Apabila besar sikit, mungkin peringkat sekolah rendah tu, sama masalah tingkah laku dari segi tantrum, clingy, anxiety, ada yang macam tak mau pergi sekolah, sakit perut, hari ni demam, esok pening, lusa sakit perut. Dia ada pesakit saya yang sebelum ni kita pernah sampai dia ialah mula-mula di appendix. Lepas tu dah baik daripada appendix tu, sakit perut. Jadinya beberapa operation dibuat. Tapi bila kita tengok, dia sebenarnya ada anxiety. Selepas kita start dengan ubat anxiety, sebab dia dah sampai tahap kena buat operasi banyak kali kan, so kita kena start ubat lah. Biasanya untuk kanak-kanak kita tak start ubat, kecuali kalau dah teruk kita start ubat, lepas tu hilang dah sakit. So dia presented dengan physical pain kan, so dia tak pandai nak luahkan dia punya masalah emosi dia. Kalau remaja, ini memang dengan melawannya, dengan merajuknya, dengan sensitifnya. Itu ialah tanda-tanda dalam remaja. Kadang-kadang kita ingat dia ni buat masalah perangai je ke apa kan. Tak, kadang-kadang dia mungkin sebab dia stres, dan mungkin juga sebab kemurungan. Tiba-tiba memang isolate, duduk dalam bilik je, dengar radio je ke, ada sekarang tak radio lah, Insta ke, TikTok ke, benda-benda macam tu lah kan. Kita ingatkan dia ni memberontak ke apa ke. Tak, kadang-kadang kita tak perasan dia sebenarnya stres. Dan mungkin lebih teruk dia ada masalah depression. Dia kena bully, masalah remaja banyak juga masalah, sama ada cyberbully, bully fizikal, bully mental, ataupun masalah pemakanan kan, anoreksia dan sebagainya, bulimia dan sebagainya. Self-harm dan sebagainya lah itu. So apa peranan kita bila kita cakap pasal ni kan, kita tambah sikit apa peranan kita sebagai ibu bapa bila nak ni stres saja kan. Satunya kanak-kanak especially yang kecil, yang besar pun kadang-kadang tu dia tak tahu dia sebenarnya tengah sedih. So dia tak pandai nak cakap dia tengah sedih. Dia cakap dia memberontak je ni, marah melawan mak dia. Bila kita tengok-tengok, bila kita tanya kenapa dia lawan, sebab dia tak suka bila sesuatu berlaku. So kita kena bantu dia untuk identify perasaan apa tu.
tu naming your emotion kan. Kita kena ajar, oh ni sebenarnya adik rasa sedih. Adik rasa sedih. Oh ya sedih. So perubahan ni sebab adik rasa sedih. So tak apa, cakaplah mama ke, ibu ke, umi ke, baru tahu sebenarnya adik sedih sebab tu adik buat macam ni. Okey, lain kali kalau adik sedih, bagi tahu dekat umi adik sedih bila berlaku macam ni ke. So kita yang kena ajar dia untuk namakan perasaan dia dan macam mana nak deal dengan perasaan tu. Sebab dia tahunya bila macam tu sama je perasaan tak sedap, so kena merengek. Perasaan tak sedap, kena marah-marah. Macam tu. Sebab dia tak tahu nak namakan perasaan dia dan it's okay to have the feeling. Maknanya tak apalah. Umi pun rasa sedih juga bila macam ni contohnya. So kita tunjukkan yang benda tu normal. Bukannya disebabkan dia ada, dia kena penalize. Yalah sebab dia buat perangai kan, dia kenalah hukum kan. Sebenarnya dia sedih. Macam tu ya. So saya rasa okey, setakat itulah perkongsian saya untuk malam ni. Terima kasih kepada para pendengar dan juga harap bermanfaat. Segala yang baik daripada Allah dan segala kelemahan tu moga Allah ampunkan. Macam itulah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mariam atas satu perkongsian yang sangat menarik. Kita boleh tahu banyak perkara rupanya bila seorang berpenyakit mental ini, dia akan beri kesan kepada fizikal juga. Bayangkan orang yang ada anxiety tapi boleh sakit perut. Tapi sebenarnya bukanlah sakit perut menyebabkan dia sakit, rupanya anxiety. Dan juga rupanya kanak-kanak ni dia tidak kenal perasaan. Saya fikir itu satu ilmu yang baik bila kita nak mengenal masalah kanak-kanak ataupun masalah remaja. Kena luahkan ataupun kena berikan nama sedih atau marah. Saya rasa itu satu perkara yang baru bagi saya. Buat para pendengar semua yang setia bersama saya sehingga 10.23 ini, kita akan membuat 4 siri bagi siri kesihatan mental ini dalam berkala 2 minggu. Kita akan menjemput juga Dr. Mariam yang merupakan pakar psikiatri. Terima kasih kepada semua yang bertanya soalan. Dan saya juga akan sentiasa update di page Ikram Kawasan Bertepat bila tarikh dan program selanjutnya. Terima kasih kepada semua pendengar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.